Hai, saya Vincent. Kita bertemu lagi. Dalam episod sebelum ni kita bercerita pasal striker Vivid 4 daripada Garmin, yang terbaru daripada Garmin. So hari ni kita akan follow episod yang nombor 2 untuk series ni lah. So episod nombor 2 ni kita letak kat bawah. Ni kita ambil ni pula. Kita akan mencuba. Kita akan mencuba yang Garmin Striker Vivid 5CV pula, this model. Alright, so nanti saya akan tunjukkan cara-cara apa yang ada dalam kotak, unboxing dia. Lepas tu cara-cara pemasangan dan dia punya feature. Nantikan. So sekarang kita tengok unit ni pula. Ni Garmin Striker Vivid 5CV terbaru daripada Garmin. So kita unboxing. Oh, dia punya stiker tak buka. Kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Jang. Berbanding dengan unit yang sebelum ni, which is the Vivid 4, Garmin Striker Vivid 4, dia punya screen menegak. Yang ni pula mendatar. Striker 4 macam ni, Striker 5 Vivid macam ni. So dia punya screen size lebih besar. Butang-butang belah kanan. So butang-butang yang perlu ada memang adalah sama dengan yang Vivid 4. So ni butang. Unit kita buka lagi. Fuyo, dapat stiker Garmin. Woohoo. Kita tengok apa lagi yang ada dalam kotak. Ni mounting. Saya tunjuk mounting dia. Mounting dia lain daripada yang Striker 4 tadi, di mana dia punya unit menegak, yang ni mendatar. So that's why difference dia macam ni. Nampak. Yang ni sini ada lubang ni. Lubang sekali juga dengan kat sini ada lubang. So di mana kita ada dua option. Ada dua option. Option pertama, mountingkan dia macam ni dan pasang terus kunci direct. Because 3 lubang ni kita akan kunci pada bolt dulu. Lepas tu kita pasang benda ni dan kita letak skru dia. So bila skru, dia boleh pusing lah. Maksudnya dia boleh pusing macam ni. Nak tukar arah. Kalau screen boleh naik ke menghala atas, menghala bawah. Tapi bahagian ni boleh pusing. So memang fully rotatable. Sama juga dengan Striker 4, cuma cara mounting dia lain. Kalau yang suka pasang kat dashboard terus, ni tak payah pasang. Ni tak payah pasang. Pasang ni je. 4 lubang ni straight. Macam ni straight. Unit tu atas dan bawah, straight forward. So ni cara mounting dia. Saya ambil yang lain pula. Ni power cable. Sama juga dia dengan Striker 4. Memang power cable dia sama. Dia punya penutup dia punya fuse ni ada. Ni nanti kita nak pakai ni. Apa lagi ada? Ni. Ni untuk kunci. Dua knob ni penting. Dua knob ni untuk kunci kat bahagian tepi. Sini satu, sini satu. Ini macam unit kat tengah. Boleh kunci. Longgarkan, kita adjust atas bawah, ketatkan, dia maintain lah. Ni lah skru dia yang untuk letak kat bahagian sini. Kita tengok lagi. Apa lagi ada? Yang bawah ni dah kosong dah. Ini manual support dia. Ini kita tutup. Kita letak sebelah ni yang nak pakai. Kalau anda ada menonton kita punya episod yang mengenai Garmin Striker Vivid 4CV tu, memang saya dah terangkan apa yang ada dalam bag ni. Kebanyakan untuk trend user. Tapi tak apa, kalau anda miss, sekarang saya akan explain kembali. Nombor 1, yang ni
dia punya mounting untuk transducer. Okey, yang ni untuk dipasang di bahagian transom. Maksudnya kita punya boat gini kan. Okay, kita pasang. So bila kita pasang tu, dia punya skru, dia punya transducer boleh naik turun. Memang ni untuk pasang di bahagian boat. Okey. Tapi ada juga yang tak nak pasang kat bahagian boat pasal takut tebuk lubang. Lepas tebuk lubang tu air pula masuk. So risau lah akan tenggelam kan. Duk mancing ke, tengah buat kerja macam mana, dia tenggelam pula. So this one a bit worrying pada banyak orang. Tapi pada saya, kalau anda buat kerja tebuk lubang ni menggunakan waterproof punya material, dia punya silikon yang betul, semua cukup, dan dia tak akan ada jadi masalah lah. So this one bracket transducer untuk di bahagian belakang. Okay, ini untuk routing dia punya kabel. Okay, ni adalah dia punya plate pemasangan untuk transducer. Kan bahagian tadi saya cakap macam ni kan. So yang ni kita dah pasang kat boat. Yang ni kita pasang kat sini pula. So dia boleh adjust naik dan turun. Tak pakai simpan, tak pakai adjustkan. So dia akan masuk di celah sini lah. Masukkan kat celah-celah dia. Okay, ni kat sini punya. Saya pun kalut jap. Okay, so ni dia punya bracket. Ni skru-skru untuk bracket. Tapi bracket ni, mana transducer dia? Transducer dia pasang kat bawah. Okay, nampak dia punya skru-skru ni. Lubang-lubang ni nanti transducer kena lekat kat sini lah. Okay, ni untuk pemasangan secara transom. Maksudnya letak di bahagian belakang boat. Tapi ada juga yang nak letak kat bahagian thruster. Okay, takut tebuk lubang tu, pakai thruster. Pasang kat thruster. Sama ada thruster U di bahagian depan boat ataupun di bahagian belakang boat, itu tak kisahlah. Okay, so cara pemasangan dia simple. Okay, tak perlu gunakan bracket yang tadi punya. So sekarang kita pakai bracket yang ni pula. So transducer akan dipasang di bahagian belakang kat sini. Lepas tu sini dia melengkung ni. Nampak dia melengkung. Okay, so dia bila melengkung, kita letak pada bahagian thruster. Okay, dan lubang-lubang ni dijadikan lubang untuk tie. Okay, dia ni kita ketatkan saja. Macam ni, top. Okay, dan kabel tu kita route lah dengan kita punya kabel tie kat bahagian dia punya shaft motor guide kita tu. Okay, so ni pemasangan secara di depan punya thruster pun boleh, nak pasang kat belakang thruster pun boleh, no problem. Okay, nanti saya akan ceritakan lagi satu di mana bahagian bahagian transducer pula. Okay, inilah transducer dia. Okay, ni transducer sama dengan transducer Striker 4 Vivid tu, di mana transducer dia pun GT20 juga sama. Yang lain cuma dia punya screen dan ada yang nak pakai cara lain. Okay, so inilah transducer dia, bentuk macam kapal. So ni menghadap depan boat, ni menghadap belakang boat. Memang reason dia daripada Garmin memang buat macam ni lah. Satu, dia potong air kan, dia potong air macam ni, tapi dia pun menggambarkan bentuk macam boat. So kita ni senang nak ikut lah. Okay, dia punya teknologi kita ikut je. So tadi plate tu kita pasang kat sini, letak kat thruster pun boleh. Nak letak kat bahagian transducer pun boleh. So transducer boleh pasang belah sana. So it's very straightforward lah. Yang ni tak ada masalah langsung lah. Very very straightforward. Okay, so saya nak terangkan satu bahagian di mana mengenai transducer ni. Dalam episod sebelum ni saya pun ada ceritakan. So bila anda tak pakai, unit dah pasang, kita nak tukar spot. Okay, bila kita tukar spot tu, transducer tolong offkan dia. So macam mana nak offkan transducer? Ni you kena disable, okay, kat bahagian sistem saja. Okay, tekan power, boleh disable dah dia punya transducer. Okay, turn off transducer lah macam tu. Pasal apa? Transducer ni dia mengeluarkan ultrasonic. So bayangkan kalau dalam setengah jam tu transducer tu tak sentuh air, ultrasonic pula tengah jalan, transducer akan jadi panas. So bila transducer jadi panas, rosak. So rosak, kena beli baru lah. So it don't make sense lah. You faham saya tak? So kalau bila kita tukar spot, kalau transducer bawah air, no hal. Kalau transducer atas tak kena air, pastikan anda turn off. Tolong turn off. Alright.
So selepas ni kita akan buat cara pemasangan dia pula. Alright. Okay, so sekarang kita masuk bab pemasangan pula. Okay, yang ni kita dipanggil sebagai build arm kita, ataupun kita panggil bracket mounting je lah. Okay, ni unit dia. Okay, lepas tu dua knob yang kiri kanan yang tadi saya cakap penting ni, dan dia punya power cable. Okay, hari ni kita akan masuk pada bab dalam bahagian demo sajalah. Okay, because kita tak atas air, saya pun tak boleh buat demo secara tepat, tapi kita akan menggunakan apa yang ada kat sini. Ya. Yeah? Okay, so first thing first, kita kena letak unit ni. Okay, benda sama. Dia nak pasang macam ni pun boleh, nak pasang macam ni pun boleh, bergantunglah pada you punya cara. Alright, kat bahagian tepi ni ada skru, kita masukkan sedikit dulu. Sama juga bahagian sini, kita masukkan sedikit dulu. Okay, nah kalau anda lihat kat bahagian sini, memang ada di lurah ni. Saya akan masuk ikut lurah ni je, benda simple. Top. Okay, masuk sini dan sini. Okay, so sekarang dia dah jadi macam ni ya. Dia boleh naik, dia boleh turun. Tapi kalau you buat pemasangan yang boleh rotate tu, lagi mantap. So suka hati, yang ni terpulang lah. Okay, lepas ni siap, kita ketatkan bahagian sini. Okay, adjust kita punya angle, kita pusing, bagi ketat. Alright, yang ni dah, ni dah. Oops, kita tengok bahagian sini pula, saya miss lah tadi bahagian power dia. Minta maaf berbanyak Okay, dalam bahagian power pula, dia ada dua, sama dengan Striker 4. So dia ada dua, satu bahagian transducer, satu bahagian power. Okay, kepala yang ditunjuk tu pun sama juga. Yang ni dia punya notch menghala kanan, sama dengan Striker, yang Striker 4 lah. Yang ni notch dia menghala ke atas. So dia takkan salah, dia ada dia punya point ni. Nanti saya akan tunjukkan bila kita masukkan. So ambil dia punya power cable, buka waterproof dia. Nampak lurah ni kan? Nampak tak lurah ni? Jelas. Lurah ni kena ikut knot di atas. Knot dia ada atas. So kita masukkan straight dia. Okay, masukkan, lepas tu kita masukkan sampai habis. Okay, ni dah habis lah. So this is waterproof, getar mah. Alright, so unit ni dah fix. Yes. Kan, simple kan? Okay, so sekarang kita nak buat bahagian pemasangan pula. Saya uruskan macam ni. Okay, bahagian pemasangan. Okay, yang ni power cable dia. Okay, power cable dia ada 4. Hitam untuk negatif. Okay, warna merah untuk positif. Yang hijau dan warna coklat ni pula, yang ni untuk data transfer. Seperti yang saya terangkan dalam episod sebelum ni, ni memang untuk dia punya data transfer. You nak transfer dari sini ke sini ke, sini ke sini ke, ataupun sini ke sini ke, semua boleh lah. So menggunakan data transfer ni. Alright, so sekarang kita pasang, tengok. Okay, unit dah pasang, connect kan? Okay. Okay, butang power kita tekan. Woohoo, it's alive! Dia bernyawa. Okay. So ni kirakan first setup. So di mana kita akan tengok language dia. Kita tengok ada bahasa Melayu ke tak? Tak ada, I'm so sorry. Tapi bahasa Jawi ada. Okay, ni Jawi ke bahasa Arab lah, sorry lah guys. I tak berapa tahu baca benda ni. Okay, kita pergi ke English. Okay, tekan OK. Okay, lepas tu store demonstration kita buat off dulu. Okay, lepas tu dia akan tanya kita punya you nak setting dia macam mana. So kita pergi system unit. Dalam system unit tu ada yang statute, metric, nautical. So statute tu kira dalam kaki lah, metric tu kira dalam meter, nautical kira dalam knot, berapa jarak dia. Right? So ataupun you nak custom. Yang ni saya terpulang pada korang. Okay, time format 12 jam ke 24 jam. Okay, tu also terpulang pada anda. Ni time zone ni tak penting, pasalkan nanti dah dapat kita punya satellite signal tu, time zone dia tukar terus automatic. So next, tada, dia dah masuk. Okay, tapi dia nampak macam simple je. Okay, sekarang saya pergi ke setting, saya masuk demonstrasi dulu, demonstrasi untuk kita punya video hari ni.
simulator off. So kita buat on. Okay, so alright. So kita pulang kepada sini. Inilah demonstrasi dia. Actually benda dia sangat-sangat simple. Alright. So di mana dia ada peta laut tradisional ni, sonar tradisional, atau nak tengok sonar clear view vivid. Flasher ni tak berapa penting pada kita. Okay. Split frequency, tengok frekuensi dua yang berlainan tapi dalam bentuk tradisional. Ataupun you nak tengok tradisional tambah dengan clear view, kiri dan kanan. Yang ni tengok peta. Okay, quick draw map ni nanti saya akan terangkan. Okay, yang ni combo traditional, peta dan clear view. Okay, kita tengok satu-satu. So sekarang kita tengok traditional dulu. Okay, dalam traditional kedalaman air kita sekarang 32-31 kaki. Okay, air punya temperature 57 Fahrenheit. Okay, yang ni kita nak tukar pun boleh, tukar pergi Celsius. Sini kita banyak pakai Celsius kan. So tukar jadi macam ni. Sekarang pukul berapa? Memang ada. So dalam ni memang nampak lah dia punya GT20 punya transducer ni memang clear. Pixel dia pun nampak fine je. Dia tak macam Fishfinder yang dulu-dulu saya pakai, macam FF160 ke FF90 daripada Garmin. Oh, that one you nampak dia sebiji-sebiji macam Lego. Memang nampak pixel teruk. So this one memang nampak macam phone. Very very clear. So nampak dia punya bukit-bukit, nampak dia punya pinnacle ni saya rasa kayu. Okay, pasal dia bentuk dia lain. Ni ikan-ikan ni, kecil ni. Okay, so sekarang kita tengok pula bahagian clear view. Alamak, salah tekan. Sorry guys. Okay, ni clear view. So clear view. Okay, dia tengah jalan. Dia tengah reading lah. So nampak kita tengah pergi makin cetek. Daripada 24 pergi sampailah 20. Lepas tu dia turun balik. Lepas tu dia turun balik. Dia naik. Ni macam zon-zon. Ni mungkin balak ni, kayu dulu. Ni kayu dulu ni. Kena jagalah. Ni ikan. Nampak? Grup ni ikan. Pasal color dia lain. Okay, you nak zoom in pada masa ni pun boleh. Nampak? Boleh nampak. Boleh buat zoom in lah. Okay, so ni memang penting. Tapi dalam bahagian clear view yang vivid. So dia nampak memang jelas lah. Pada saya ni nampak macam torchlight ya. Suluh kat bawah air. Memang nampak. Ni balak. Sama juga simulasi daripada Striker Vivid 4CV tu. Memang nampak bentuk macam ni lah. Alright. So next one, flasher. Kenapa saya cakap you tak akan biasa? Pasal dia laju sangat. Ni memang structure ni. Nampak tu merata dia pergi. Bukan semua orang tahu baca. Saya pun takkan terangkan because dia quite complicated juga. Alright. Saya pass dulu. Lepas tu dia ada split frequency. Okay. Dua-dua punya kirakan kiri dan kanan punya screen, dia akan tembak sonar menggunakan frekuensi yang berlainan. Macam sini dua-dua pun chirp. Okay. Tapi pada itu hari masa saya buat the Striker 4, dia punya this one tak berapa nampak because alamak. Pasal dia punya this one dalam simulasi, so tak berapa nampak. Tak berapa jelas lah. Okay, so sekarang saya cuba untuk Striker 5. Kiri 200 kHz, right kita akan bahagian kanan kita menggunakan chirp. Tengok ada lain tak? Patutnya ada lain. Memang boleh nampak. Tengok, dia dah tulis 200 kHz. Ni tulis chirp. Patutnya dalam kita punya reading ni, dia dua ni sama je. Saya tengok kan. Sama. So dia tak menunjukkan simulasi yang betul dalam bentuk ni lah. Kalau anda berada di atas air, bila you dah nampak structure, you cuba tengok. Okay, you tembak 200 kHz dengan tembak chirp, dua-dua memang berlainan. Ya. Okay, kita tengok tradisi dan clear view bahagian ni. Traditional dan clear view, maksudnya dia kombinasi dua-dua. Kan saya dah cakap ni kayu ni. Actually samalah dengan yang Striker 4 punya, Striker 4 ni. Striker 4 punya demo itu hari. Alright. Nampak lah. Cantik lah. Memang jelas lah. This is the vivid. Yang ni traditional. So bahagian kuning is basically berpasir lah tempat ni. So merah benda yang keras, kuning benda yang separa keras, benda biru tanah yang lembut ataupun rumpai-rumpai air. Alright, so just benda tiga je. Simple. Okay, untuk pengetahuan saja lebih, tengok dalam channel saya ada terangkan, kalau tak salah saya ada 4 episod mengenai cara-cara untuk membaca sonar. Alright, dalam channel saya, cuba tengok. Okay, yang ni peta.
quick draw map. Okay, macam sekarang quick draw dia cakap kena start recording lah ni lah tu. So pada saya yang ni peta. Okay, yang ni peta. Bahagian quick draw tu nanti saya akan tunjukkan video lagi satu. Sebenarnya video yang sama masa saya buat demonstrasi untuk Vivid 4. Dan quick draw contour ni bukan saja peta, tapi peta yang dibikin, yang created by you. Memang anda yang buat. So contohnya yang contoh dalam video tersebut saya buat dalam tasik biru. Okey, tasik biru kita akan nampak lurah dia mana, tempat bukit bawah air dia mana. Okey, yang lurah ni berapa panjang, dia pergi mana. Okey, dia jadi you buat you punya peta topografi bawah air. So yang ni very interesting. Okey, yang ni memang interesting. So senang nak kita fahami tasik tersebut, dan kita boleh menjadikan kita sebagai pemancing atau caster yang lebih berjaya dengan memahami struktur-struktur menggunakan teknologi terbaru, menggunakan aplikasi, menggunakan Garmin contohnya. Alright, objectively kita nak jadi pemancing yang lebih mantap je, betul tak? Alright, so anda tengok video yang seterusnya di mana saya terangkan bahagian quick draw. Alright. Okay guys, seperti yang tadi saya janjikan, okay, kita akan tengok quick draw contour tu apa. Di depan saya unit ni Aquamap 80XS, dan unit yang kat belakangan ni yang ni Garmin Aquamap 65 CV, 65 plus CV kalau tak salah saya. So kita cuba pasang dia. Memang saya pakai perlu pakailah dua-dua because kegunaan dua-dua unit dan fungsi dia memang berlainan. Alright, so saya tak akan terangkan fungsi dua-dua ni because memang out of kita punya topik. So kita pas. Nantikan dia loading dulu, ya. Yeah? Okay, so dia dah sampai dah. So kita agree. Okay, ni dia, saya nak pasang, offkan saya punya transducer tu. Disable all sonar transducer. Disable ni pun tak apa, this one okay. So sekarang dia nampak dalam peta ni. Okay, saya akan tujukan dekat sikit. Nampak tak? Okay. Okay, macam ni. So sekarang kita berada di sini. Okay, which is dalam bentuk last saya punya view lah. So nampak tali garisan-garisan ni. Ni garisan saya yang buat ni. Okay, ni ada 9, ada 10, ada 11, 12. Kalau you tengok garisan yang kalau dekat dia, maksudnya dia tengah menjunam tau. Menjunam ataupun menaik. Kena tengoklah dia punya reading. Kalau sini 9, sini 12, 21, memang menjunam lah. Sini jadi tempat cetek, ini tempat yang dalam menjunam. Kalau dikatakan terbalik, sini 21, sini 9, maksudnya benda ni kawar ni, memang lubuk ikan. Okay, so inilah peta yang saya dah buat. Okay, yang memang saya jadikan peta saya lah. Ni saya contour map ni. Okay, di mana ni? Ni kalau tak salah saya, pasal saya pernah buat banyak ni. Saya tengok ni saya kat mana ni. Okay, saya sekarang berada di sini. Ni Batu Arang ni tasik biru ni. Okay, tasik biru di mana biasanya kita turun boat ataupun start memancing kat tepi ni. Ni pulau dia. Inilah nampak. Inilah bentuk tasik biru. Okay, so tasik biru memang ada tempat yang dia sharp, ada tempat yang dia cetek. Kena jagalah. So inilah memang tempat dia. Ya, sama juga dengan unit yang ni. Okay, memang benda yang sama. Saya cuba pergi balik kepada tasik biru. You tengok peta dia sama je. Because why? Saya dah synchronize unit ni dengan unit ni. Memang synchronize lah. Dua-dua ni memang akan menunjukkan data yang sama tapi skrin yang berlainan lah. So kita tengok mana dia. Mana ni? Oh, ni ada lagi tempat lain. Apa kita buat? Kita tengok this one. Ni color scheme dia lain pula. Tapi benda peta memang yang sama.
Maksud saya sama as in dia punya tujuan dia memang sama lah. Ni tempat cetek. Alamak, lari pula dia. Dia lari oh. Ginilah. So sinilah tempat yang kita biasa turun boat ni. Ni pulau dia. Kau nampak lah. Tempat ni dalam ni. Okay, ni cetek makin cetek. Ada 2 spot paling cetek kat depan pulau ni. Ni kena jaga-jaga. Kalau tak jaga-jaga, yang ni mungkin akan terlanggar juga pasal air bila turun. Sini boleh nampak ni. Memang ada 2 ni. So kat bahagian lurah ni. Okay, kita pergi bahagian lurah. Nampak bahagian lurah dia. So bahagian ni lah. Ni drop off ni. Semua ni drop off. Ni depan pulau. So bahagian ni memang tempat yang PB suka lepak. Directly depan pulau. Kalau biasa kat Tasik Biru ni, korang tahulah. Dia punya tasik structure macam ni. So benda yang sama. Sini pun lurah juga. Tapi cara dan colour dia lain. Pasal yang ni saya nak tengok benda lain. Nampak lurah. Tempat cetek ni tempat dalam. So memang ada lah. Ya. Alah, kacau pula benda ni. Boleh nampak. Alright. So inilah tujuan yang untuk inilah tujuan untuk kita punya contour mapping. Kita petakan peta kita sendiri. Ya. Okay. So sekarang anda faham dan mengenai teknologi Vivid ni macam mana, fungsi-fungsi unit ni macam mana, quick draw tu apa. So I think habislah sesi hari ni untuk kita punya Garmin Striker Vivid 5CV ni. Okay, nantikan episod selepas ni di mana kita akan buka the 7CV pula. Okay, di mana dia punya screen size menjadi makin besar. Okay. Now, pada masa yang sama, sekiranya anda ada soalan-soalan mengenai model-model ataupun mengenai teknologi Garmin, boleh letak komen kat bawah. Letak kat komen, tanya soalan je. Saya akan cuba menjawab secepat dan setepat yang mungkin. Alright. Nantikan episod selepas ni, Striker Vivid 7 pada masa yang sama. Mohon bro nonton, like, subscribe dan share. Okay, channel ni memang untuk kegunaan semua saya secara sharing. Alright, over and out. Mantap.